Dan kenapa aku cakap aku nak fight dengan organizer sampai 300,000 sebab dia dah cemarkan nama aku. Korang setuju ke tak? Ini semua tak mau masuk dah ini event. Sekarang kami mau duit, mau balik. Sekarang ni dia scam kami. Sekarang ni kami tak dapat duit. Selagi tak dapat duit, kami tak akan bergerak. Aku fight in court, tapi aku bayar duit dekat vendor-vendor yang terakhir semalam. Kita sama-sama Melayu, akak punya umur macam bayar mak saya atau akak saya lebih kurang macam tu akak. Saya sarankan akak tak payahlah pergi jalung kak. Akak jual apa yang ada, akak tolonglah bayar balik duit kita orang. Penat kak. Saya kata saya nak jual. Listen. You got nothing to do with us. But now, dia scam. Tahu scam dah? Duduk. Ini table duduk. Tak apa. Aku bayar. Duit vendor. Aku bertanggungjawab. Duit vendor. Assalamualaikum, kami daripada Bros Gang TV, baby. So kali ni kita orang kata apa? Nak berborak. Kita digemparkan dengan satu kisah viral gila babi punya dekat Malaysia. Viral dekat TikTok lah especially. Sebab apa? Orang tu cakap ini scam, orang ni cakap ini scam. Kes nak buat event tapi tak jadi. Betul. Tapi scammer pada Taiwan tak nak lagi cu. Ya tu. Betul lah tu. Ni kat Malaysia lagi cu. Kita pun ada pernah scammer tapi ni ini banyak hal lah. Tapi tak apa. Sebab tu kita ada satu segmen ni yang mana eksklusif lah. Kita ajak sendiri, nak kata mangsa, nak kata pelaku, tak boleh nak cakap apa lah sebab diorang masih lagi under siasatan lah orang kata kan. So kita nak bawa sendiri akak yang dikatakan sebagai organizer scammer pada ketika itulah. Ketika last week 5-6 hari lepas baru sangat. Dia baru lagi sangat and kita ajak dah. So Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey kak, akak tahu tak kenapa akak ada kat sini hari ni? Kita nak berborak pasal apa akak tahu kan? Faham. Tahu sangat lah. Tapi nampak macam nervous lah. Akak nervous ke? Nervous daripada InsyaAllah. Kita tak sehebat apa dia panggil detektif. Kita tak sehebat detektif. Kita tak ada detektif tapi kita nak borak santai. Sebab apa? Before korang sambung untuk video kita nak bagi tahu yang OctaFact sponsor video kali ni. So basically OctaFact ni salah satu platform trading untuk korang jana income tepi and mudah saja. Korang just ada smartphone, korang ada internet, korang dah boleh trade. And basically OctaFact available di iOS dan juga Android. OctaFact juga dah dapat 11 multiple award dekat semua tempat. So memang sangat trusted lah untuk korang nak start trading. Korang pun tahu juga kalau korang start trading ni memang akan ada risiko. Tapi yang best OctaFact ni korang jangan risau sebab dia ada format trading, online webinar dengan tim yang akan support kau 24 jam 7 hari. So korang jangan risau. Kalau korang on the spot nak minta tolong, dia akan tolong kau time tu juga. Kat sini korang tengok korang boleh tengok macam mana aku nak tunjukkan untuk korang trade secara selamat. So basically korang tengok kalau anda kata chat naik warna hijau, korang just tekan close order and tekan yes. Simple saja. Dengan cara macam tu korang dah boleh trade dengan OctaFact. Minggu lepas aku dah withdraw semua profit aku. And minggu ni aku start balik trading bermodalkan RM100 saja. Aku nak bagi tahu kau dalam masa 4 ke 5 hari aku dah dapat $742 bersamaan dengan RM3,500 Malaysia. And basically OctaFact ni ada semua bank yang link up untuk korang. So kalau korang pakai Maybank ke CIMB ke apa bank sajalah, korang boleh trade bersama OctaFact. And paling bestnya zero commission rate untuk korang yang nak deposit, korang yang nak withdraw duit dengan OctaFact. Paling best sekali, diorang punya movement ni spread paling rendah di market Malaysia. So korang jangan lupa untuk join kontes OctaFact 7 bulan ni. Korang akan menang iPad, Apple Watch dan juga laptop MacBook. And paling best akan menang cash RM8,000. Senang je, korang deposit je berapa amount yang korang ada, boleh tak jadi masalah. And korang nak tunggu apa lagi? Gunakan kod Bros Gang dekat bawah. Kita akan tinggalkan description bawah. Kalau korang guna promo code kita orang, korang akan dapat 100% bonus free. Yang mana kalau korang masuk trade untuk RM100, korang akan dapat RM100 free. So apa tunggu lagi? Sambung jom tengok video balik. Tekan link kat bawah. Detektif. Kita tak sehebat detektif. Kita tak ada detektif tapi kita nak borak santai. Sebab apa kak? Okay, first kali kita bagi tahu lah, kita nak disclaimer awal. Kita orang ajak akak untuk kita borak hari ni ialah bukan atas dasar kita nak backup akak, bukan atas dasar kita nak membenci akak. Kita cuma nak tahulah sebab yalah untuk orang claim kita scammer ni bukan benda yang senang. Bila kita faham bahasa mudah, scammer ni ambil duit tak muncul lari. Tapi kita nak tahu dalam situasi akak sekarang ni apa sebenarnya berlaku. Boleh tak akak cerita sikit daripada awal? Kita nak tahulah, mungkin audiens yang tengok ni, vendor-vendor yang ada semua, akak boleh nak explain sikit dah. Benda pertama saya tak ada niat, tak pernah pasang niat dan tak pernah terfikir pun untuk scam siapa-siapa pun.
Memang tak ada niat, memang tak pernah terlintas di fikiran langsung untuk scam siapa-siapa. Dia lebih kepada satu perancangan untuk buat satu event bundle yang ada vape, ada motor dan juga ada konsert. Itu sahaja. Selepas beberapa tahun, sebelum ni memang pernah buat event, tapi mungkin dengan tim yang lain. Dan sekarang rasa macam lepas PKP kan, semua orang agak susah, agak struggle, termasuk diri saya sendirilah. So maknanya boleh saya tahu tak, macam standard orang buat event kan, dia perancangan tu mungkin setahun, mungkin 6 bulan. Akak punya planning sebenarnya dalam event ni berapa lama dah sebenarnya akak plan? Actually memang 6 bulan sebenarnya. Tapi saya mengaku plan yang 6 bulan itu dengan satu tim yang tidak begitu kukuh. Okey. Tim yang semuanya baru. Mungkin knowledge dalam event memang mungkin saya boleh katakan hanya ada 10 to 20% je. Okay. Yang selebihnya mungkin pengalaman saya sendiri dalam event yang sebelum-sebelum ni yang saya pernah buat. Itu adalah pengalaman saya. Jadi silap saya di situ ialah betul, saya perlu bagi peluang kepada mereka yang muda-muda. Bila kata nak buat event, saya tolong, saya support. Dan saya cakap terus terang, memang saya nak support semua orang. Lepas PKP ada yang susah, ada yang depression, ada yang datang depression, kita nak try something new. Lepas tu bila kata okay, apa yang kita boleh buat? Okay, why don't kita buat event? Bila dia orang come out dengan satu idea, okay, event bundle. Sebab sekarang memang banyak buat event bundle. So okay, event bundle. Okay, akak dah cakap akak tak ada idea dalam bundle. So jadi ada seseorang yang akak ambil daripada arena bundle tu sendiri dalam tim akak. Maksudnya dia tahu pasal bundle. Siapa, Aiman? Bukan orang lain? Bukan orang lain. Dalam tim akak sendiri. Dan selepas tu okay, dalam arena underground, maksudnya muzik-muzik underground macam Yak, Bihat dan juga yang lain-lain lah. Lepas tu kak why don't masukkan juga konsert dalam this event. So akak cakap okay, why don't cubalah. Maksudnya sekarang ni sebenarnya boleh dikatakan try and error sebenarnya. Try and error. Memperjudikan nasib sebenarnya. Selepas PKP ni memperjudikan nasib. Memperjudikan apa juga yang boleh, yang ada dalam poket ni untuk buat semua ni. Buat event lah. Yes, buat event. Tapi kau tengok TikTok itu kan, orang dah buat live apa semua. Okay, masa time kejadian tu, ini kita skip sekejap Masa time kejadian tu saya perasan yang orang macam buat, boleh tak agak share sikit feeling macam mana masa tu kak? Saya cuma nak tahu kak. Wah, orang keliling kata akak seorang. Saya tengok apa kalau saya kat tempat akak ni weh. Tengok orang semua saya kata aku takut ni. lah. Mungkin saya takut sebab orang keliling macam tu. Kita tak tahu. Tapi saya tengok akak dalam live tu, orang buat live semua, mula-mula macam apa perasaan akak ni? Apa yang akak fikir tu? Boleh saya nak tahu sikit? Saya macam mana nak cakap perasaan waktu tu sebenarnya nak selesai sebenarnya, bukan nak lari, nak selesai. Jadi datang untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi. Jadi untuk duduk berbincang dan mencari satu keputusan macam mana nak selesai semua ni atas kesilapan yang telah saya buat, walaupun tak seperti yang diwar-warkan, yang telah yang telah dinyatakan di dalam media sosial hari tu. Tapi saya datang bukan, maksudnya saya datang untuk duduk dan berbincang dengan mereka semua. So okay, hari tu saya ada tengok komen lah dekat TikTok live kan. Semasa lah ada orang persoalkan, okay, kau sebagai organizer, kau nak buat event, engkau mesti tahu durasi berapa lama untuk buat marketing apa semua. Ada tak perancangan secara detail untuk marketing daripada tim akak? Sebab nak buat event besar ni, modal pun dah keluar banyak kan. And then satu soalan lagi, adakah akak ada investor? Maknanya memang pakai duit akak sendiri ke atau rolling macam mana ke? Sebab ada orang persoalkan benda-benda macam tu kan, nak buat event besar ni. Boleh bagi tahu? Untuk promotion memang pada awalnya akak ambil influencer lah. Influencer yang telah akak ambil sebelum ni lah. Maksudnya semua influencer tu telah pun akak bayar mengikut amount yang telah diperbincangkan, yang dah dipersetujui dan diberi tahu, dan akak setuju, mereka juga setuju apa yang mereka offer dan akak juga setuju. Mengikut apa yang telah diperbincangkan lah. Sepatutnya benda tu berlaku 2 bulan dan 3 bulan sebelum event. Sebab daripada segi perbincangan tu juga influencer ni juga ada menjanjikan
ni lah apa yang sepatutnya mereka boleh bagi. Jadi sebab itu persetujuan itu berlaku. Tapi mungkin ialah benda dah nak jadi kan, benda tu tak berlaku. Tentu berapa ramai influencer agak panggil boleh tahu tak? Lebih kurang 3 orang. Alah. 3 orang. 3 orang je? 3 Macam orang. mana akak boleh yakin bahawasanya 3 orang tu boleh memperkukuhkan akak punya event? Macam saya lah, kalau contoh saya sebagai organizer, kita nak buat event besar macam ni, takkan disebabkan 3 orang saja planning akak untuk buat marketing, akak yakin benda tu? Kalau 3 orang tu salah satu Andrew Tate, itu lain lah. Macam Dia kalau 3 orang tu yang dibayar lah. Maksudnya ada juga yang team RZ member. Team RZ member tu kita bukanlah pembayaran seperti Besar-besar yang dibayar lah. besar-besar yang seperti yang kita janji, seperti yang kita buat dengan influencer-influencer lain. Tapi macam yang akak cakap tadi, influencer-influencer ni waktu akak jumpa tu, waktu perbincangan itu berlaku, mereka menjanjikan sekian-sekian lah dengan amount yang sekian. Okay, faham. Jadi mungkin ialah silap akak tidak take note, bukan take note tapi tidak membuat hitam putih atas dasar percaya, atas dasar ialah mungkin akak tak begitu. Memang akak cakap tu terang, akak memang tak begitu arif dalam arena bandel. Memang tak begitu arif. Sebab sebelum ni bukan arena bandel duduk. Event akak bukan dalam arena bandel, dalam arena lain. Okay. Bila pasal bandel ni kat TikTok kan trending kan pasal Aiman tak kisah punya event, Aiman tak kisah scam. Sebenarnya apa kaitan Aiman tak kisah dengan event akak ni? Adakah 50-50 deal ataupun 100% deal itu event Aiman ke, atau macam mana? Boleh clarify kat sini? Dekat sini memang perjanjiannya dengan amount yang dia sebut itu adalah perjanjiannya hanya ini saja sebenarnya. 2 orang joki, 10 ke 15 live untuk shout out untuk event ni. Marketing lah. Ya, untuk marketing event ni. Sebab memang akak tak ada idea dalam bundle, jadi mereka menjanjikan itulah yang dijanjikan untuk shout out, untuk panggil vendor apa semualah. Dan satu lagi akak nak bagi tahu, akak tak pernah mengeluarkan kenyataan. Kalau conversation WhatsApp kami memang tak pernah ada mengeluarkan kenyataan, Aiman tolong bagi tahu orang ini event awak. Tak pernah. Tak pernah sekali pun keluar. Rasanya semua tim-tim akak ada. Setiap kali meeting tim-tim akak ada dan tak pernah satu pun keluar daripada mulut akak yang mengatakan Aiman tolong mengaku event ni event awak. Tidak. Tapi memang itu keluar daripada mulut dia sendiri yang mengatakan, Kak, Aiman dah mengaku ini event Aiman. Jadi as a organizer, akak rasa macam okey, terpulang lah, itu je yang akak cakap, terpulang lah. Itu je yang akak cakap dengan dia. So maknanya ini tak ada deal separuh-separuh ke apa ke, tak ada. So at the first place akak dengan dia, akak hire dia sebagai marketing ke depan lah. Betul. Maksud saya marketing lah. Bukannya akak cakap okay Man ni event kau kena buat macam ni, akak tak atur dia macam tu lah. Cuma dia yang offer macam tu. Yes. Dia offer macam tu pun tanpa akak punya persetujuan daripada mulanya kan. Betul. Dia up video tu selepas kita pun tak tahu video tu dia up ke IG tu. Yang video dia kata dia event, kita tak tahu pun. Kita tahu video tu dah up. So macam rata-ratanya kalau daripada statistik korang punya event ni kan, maknanya vendor-vendor yang datang ni memang daripada Aiman ke atau daripada mana? Daripada marketing Aiman buat lah, mostly lah. Sebab saya perasan juga dalam live Aiman ada cakap yang nama dia sebagai besar lah, ramai orang datang ni disebabkan dia. So memang mostly memang tak dinafikan memang datang daripada dia jugalah marketing mostly datang daripada dia. Dan boleh dikatakan kami juga melakukan marketing sebenarnya. Kami staff-staff tim-tim saya DM semua vendor-vendor bundle, DM IG bundle-bundle yang ialah peniaga-peniaga bundle, peniaga-peniaga vape, semua. Maksudnya kami juga melakukan benda yang sama selain disupport oleh pihak Aiman lah. So macam saya, kalau saya jadi audience lah, saya orang luar ni, lepas tu saya tahu Aiman nak buat event. Tapi sebenarnya sebab kalau saya orang pandangan orang luar, kita takkan tahu dalaman. Kita takkan tahu akak sebagai organizer sebab muka depan Aiman sekarang ni. And kita pun dah clarify yang sebenarnya akak pun tak ada bagi tahu apa-apa Aiman untuk jadi owner ke apa, tak ada. Dia yang nak buat, betul? Okay, so bila jadi macam ni, nama Aiman of course akan terpalit lah. Maknanya orang cakap Aiman ni semua event kau apa semua. Lepas tu dia pun pada hari kejadian yang masa live tu, dia sendiri cakap yang ini dia hanya lakukan marketing apa semua. And apa yang akak boleh cakapkan lepas jadi macam ni? Sebab yelah
faham tak? Maknanya orang push akak untuk bayar balik vendor apa semua. So apa yang akak nak buat ni next ni? Sebab benda ni pun masih dalam siasatan ke atau macam mana? Okey, mengikut siasatan polis, akak memberi kerjasama lah. Akak memberi kerjasama dengan report-report yang telah dibuat oleh pihak-pihak tertentu atas kes ni, mengatakan scam apa semua, dan akak dah pun memberikan semua kerjasama dalam siasatan kes ini. Maksudnya akak dah tunjuk pun permohonan permit, pembayaran kepada hall, pembayaran kepada PA system, pembayaran kepada awak sendiri, pembayaran kepada artis, dan amount tu sebenarnya lebih daripada apa yang akak collect daripada vendor. Lebih sebenarnya. Dia kat situ akak dah tak ada untung lah sebenarnya. Tak ada untung sebenarnya. Sebab kita memikirkan collection tiket daripada during on the event. 3 hari tu kita ada tiket untuk konsert. Dan juga tiket masuk tu. Itu adalah cover up untuk semua. Kita dapat untung lah kiranya selepas kejadian tu. So maknanya tempat tu akak bayar berapa sebenarnya? Sekarang ni tempat tu berharga RM40,000. Akak dah bayar RM31,000. Okey, pada hari kejadian sepatutnya owner tempat bagi tahu okey RM31,000 dah diselesaikan, tinggal balance RM9,000 awak datang bayar cek saja. So memang sepatutnya akak datang pada hari tu untuk bayar settlekan cek lah. Tapi kenapa akak tak bayar time tu? Sebenarnya jadi macam tu. Benda dah akak langkah dalam hall tu dah jadi macam tu. Maknanya akak dah tahu right the first place memang kita dah tak ada benda nak bagi dah kat owner ke atau macam mana? Macam tu. Lepas tu pada hari kejadian pun akak mengharapkan income daripada mana masa tu? Tiket lah. Tapi akak tiket tu akak berharap 3 hari sebelum saja. 3 hari sebelum. Kira akak cakap yang 3 hari untuk akak audiens beli tiket. Dalam masa 3 hari saja. Untuk 3 hari event tu lah. Itu problem dia kita boleh nampak. Untuk 3 hari event. Sebab setengah orang kalau buat event performance mungkin at least 2 minggu 3 minggu sebelum diorang dah collect tiket. Betul. Yelah, tapi sebelum tu kita dah launch kita punya website. Kita punya website kita dah launch sebelum tu untuk pembelian secara online. Tapi tak hype. Kebanyakannya datang during on the event untuk beli tiket secara walk-in. Tapi betul lah apa yang akak cakap, akak perjudikan nasib akak. Betul. Sebab benda ni bahaya. Bahaya sangat bila libatkan benda-benda macam ni kan. Okey kak, ada satu soalan tu saya ada perasan lah. Masa time jadi ni sebenarnya boleh clarify tak sebenarnya majlis ni dah bagi tahu akak sebelum ke selepas ke atau semasa ke yang tak boleh nak berniaga ke atau macam mana? Sebab ada juga saya perasan ada orang cakap pihak majlis dah bagi tahu kat akak dah sebelum lagi kan, sebab benda ni tak diluluskan disebabkan tertentu. Tapi sebenarnya apa yang berlaku sebenarnya? Majlis ni tak bagi masa time bila apa semua? Okey, akak submit borang tu 2 minggu sebelum event. 2 minggu sebelum event. 2 minggu sebelum event. Okey. Tapi yelah mungkin disebabkan kita tak boleh, saya pun tak boleh nak menyalahkan pihak yang lain, silapnya kat bahagian saya juga, disebabkan mungkin pihak majlis juga ada kekangan masa ataupun tak, jadi mungkin file saya tu diletakkan di postpone mungkin saya rasa begitu. Dan selepas tu tak silap saya cuti panjang sikit dalam minggu yang sebelum tu. Jadi hari Selasa tu saya ke pejabat majlis, saya bertanya macam mana dengan permohonan saya. Dia kata okey tak apa puan, submit je, nanti kita akan proses. Dan saya hanya dapat tahu event tu tak dibenarkan berlaku, tak dibenarkan untuk lulus dan dibatalkan hanya pada hari Jumaat pagi. Masa pada time pagi pukul tu 11 nak start up semua dalam pukul 11 macam tu lah ada pihak majlis datang ke hall. Saya tak ada juga masa tu, saya keluar untuk ada urusan berkenaan dengan event apa semua. Jadi waktu tu tim saya ada dalam hall dan kata majlis datang diminta untuk tutup, shutdown everything, semua kena tutup. Diarahkan shutdown lah semua benda. Dan yelah saya pun call pihak majlis dan majlis kata awak datanglah ke majlis. Saya pun ke majlis. Saya memang ada membuat rayuan mengatakan saya nak remove. Okey, vendor vape dalam tu hanya ada beberapa je. Okey jap, stop jap. Okey, so maknanya majlis tak nak akak teruskan event disebabkan vape lah. Ya betul. Okey. Ada vape dalam event tu. Jadi akak cakap okeylah tak apalah, mungkin saya boleh remove beberapa, tak silap akak ada dalam berapa booth untuk vape. Tapi pihak majlis kata tak boleh, tak dibenarkan. Kenapa pula macam tu? Saya tak tahu, wallahualam, saya tak tahu. Dia tak dibenarkan
Sebab saya kata ratio antara vendor bundle dan juga vendor babe agak Jauh beza. Jauh beza. Why don't saya cuba berbincang dengan ni, saya refund balik ke apa ke, dan saya minta dia orang keluar daripada hall dan bundle boleh berjalan seperti biasa, konsert boleh jalan seperti biasa. Sebab permit tu telah pun disubmit. Jadi tapi pihak majlis masih mengatakan tidak boleh. Jadi apakan daya saya lah. So maknanya time tu akak dapat tahu benda ni, akak pergi explain lah dekat orang jadi semua. terus shoot ke hall semula untuk memperjelaskan kepada mereka lah. Saya bawa surat daripada majlis tapi yalah, saya tak dibenarkan berkata apa-apa during pada hari kejadian. So make sense juga kalau dah keliling kan tengok. Siapa nak dengar cakap kau? Tak ada siapa nak dengar. Orang akan fikir scam. Okey, kita berbalik pada isu semasa kejadian tu. Macam contoh sekarang ni akak dah tahu kita tak boleh nak jalan ke event apa semua, akak balik ke sana, akak jumpa dengan para vendor. Sebab saya dengar cerita para vendor baran sebabkan aircon tak boleh buka. Betul? Disebabkan tak bayar penuh tempat tu. And then akak pun ada call dengan orang, sebab saya tengok live lah. Akak pun ada call dengan orang, cakap dekat owner tu buka lah aircon dulu apa semua, kesian orang nak setting apa semua. And then owner pun cakap okay ini tak boleh sebab kena bayar dulu apa semua. And time tu memang akak dah tak ada duit lah nak bayar. And then apa akak fikir time tu, maksud saya yelah, kau nak suruh tempat tu buka aircon tapi kau tak ada duit nak bayar kat dia. Disebabkan majlis datang pagi, kita diarahkan shutdown semua. Tak boleh buat apa-apa dah. Semua diarahkan tutup, bungkus, balik. Maksudnya hall juga terpaksa ikut arahan majlis lah. Semua kena ikut arahan majlis maksudnya. Kena tutup lah. Kena tutup semua. And then sekarang ni kita nak bercakap pasal scam pula. Seperti mana kita tahu dalam live, saya tak salahkan pihak-pihak vendor. Okey, pihak-pihak vendor ni dia ada hak dia untuk bercakap, untuk marah. Sebab dia orang bayar duit untuk akak, mengharapkan keuntungan yang mana untuk berniaga barang-barang dia. So dia orang ada hak untuk rasa marah lah. Sebab yalah datang jauh-jauh event tak jadi. Kalau saya jadi dia pun saya marah. Cumanya saya nak tahu macam mana boleh berlakunya bercakap yang akak ni scam. Akak tahu tak situasi dia macam mana berlaku macam tu? Akak sendiri tak tahu. Bila akak sampai, semua di sekeliling akak phone record scam. Itu je yang akak tahu. Akak tak bersuara time tu? Akak dah cuba bersuara tapi tak dibenarkan. Suara mereka lebih kuat dan jerit pekik dalam waktu event kejadian tu pun tak ada daya dah rasanya. Sebab kemungkinan juga vendor marah lah. Memang vendor marah kan. Akak faham vendor marah. Yes, dia ada hak untuk marah. Tapi bagi saya pula, ini pendapat personal lah. Even though vendor-vendor ni ada juga yang saya kenal, cumanya saya tak bersetuju lah. Ini saya punya pendapat personal lah. Saya tak setuju apabila dia cakap akak scam. Sebab bila saya tengok balik, saya tak ada backup akak lah. Akak jangan rasa saya backup akak. Sebab kita tahu orang scam ni dia takkan datang tempat tu. Dia takkan bayar tempat tu RM31,000. Tapi kenapa kau buat live, kau menjerit-jerit, kau cakap kau scam dia aku, kau scam. So bagi saya macam tak patut lah sebenarnya. Sepatutnya korang boleh borak. Memang salah akak. Kita tak boleh deny benda ni memang akak punya salah. Sebab akak plan tak proper, team tak solid, lepas tu benda-benda ni boleh jadi. Tapi tak boleh salahkan diorang jugalah. Sebab diorang bayar duit. Berapa diorang bayar? 900 untuk 3 hari. 900 3 hari. So maknanya total yang collect untuk booth 40 booth lebih kurang dalam 36,000. 36,000. So maknanya 31,000 akak dah bayar. Ni ada balance lagi 5,000 dah bayar untuk influencer semua lah. Influencer, lepas tu bayar lagi PA system 5,000, stage 5,000. Akak memang tak ada plan nak panggil apa tu, macam apa panggil tu, sponsor ke apa ke, investor ada tapi tak ada. Ada cubaan tu, ada buat proposal tentang kerja yang lain-lain tapi tak ada lah. Tak dapat lah. Sebab gila doh kalau macam ni. Maknanya dia dapat itu costing untuk dia bayar semua kan. Dia tolak. Oh my god. Apa yang membuat kakak betul-betul yakin lah yang akak boleh lalu semua benda ni? Macam akak sebenarnya letakkan harapan dekat mana sebenarnya? Boleh saya tahu tak akak punya plan tu macam mana? Maknanya okey tak apa, kita standby, mungkin orang beli tiket konsert ke atau harapan vendor. Tiket konsert lah, tiket konsert dan tiket masuk lah sebenarnya. Okey. 19,000 kan. Habis tu sekarang apa planning, apa yang akak next plan akak ni, apa yang akak nak buat? Ya setelah apa yang apa yang dah jadi sekarang ni kan, apa target akak nak buat? Macam kita tahu Aiman pun dah campur tangan lah, of course lah, sebab dia pun antara muka depan promote kan benda ni kan. And
ramai orang macam saya tengok live hari tu, dia buat live and then dia ada cakap jugalah, ini saya quote apa yang Aiman quote lah. Dia ada cakap yang kalau anda kata dalam tempoh 2 minggu akak tak bayar semua vendor-vendor ni, dia akan guna saving account dia. Dia akan bayar vendor-vendor ni. So maknanya dia ada kontak-kontak dengan akak ke atau macam mana ke, sebab atas dasar yang dia nak bayarkan ni disebabkan atas dasar brother-brother dia. So boleh tak akak explain benda ni? Maknanya akak memang tak nak bayar ke atau macam mana ke? Bukan tak nak bayar, dia lebih kepada bila kita bercakap dalam bisnes lah, kita memandang sudut perniagaan lah. Tak ada siapa pun orang niaga nak rugi. Betul. Termasuk akak, termasuk vendor, termasuk Aiman, termasuk siapa juga. Sekarang ni untuk mendapat balik duit semula daripada pihak hall ataupun daripada sesiapa pun lah yang telah akak bayar, will not return. Takkan dapat balik. Dia akan burn lah. Dia akan burn. Jadi atas dasar budi bicara mereka ialah mereka memberi akak peluang. Okey. Mereka tu siapa? Pihak hall, pihak artis, pihak apa semua kata okey, pihak hall bersetuju untuk memberi kita tarikh baru. Dan tarikh tu dah pun diberi untuk kita continue balik event ni. Maksudnya event ni bukan cancel, bukan batal, event ni di bring forward. Di-postpone ke satu date yang baru. Faham. So sekarang ni vendor-vendor ni tahu tak benda ni? Belum. That's why saya menggunakan medium inilah untuk memberitahu. So maknanya basically event ni tak batal, postpone. Betul. Mungkin nak postpone dalam masa terdekat tak boleh lah. Mungkin dia jadual pun dapat kan. Memang confirm akan ada lah event ni. Yes, pihak hall pun dah keluarkan surat agreement dan segala documentation untuk kita submit ke pihak majlis juga. Sebab majlis pun ada cakap ialah seandainya nak memohon semula hanya remove vape, dan diorang insya-Allah akan boleh membantu daripada segi itu untuk diorang luluskan semua ni, dan itu adalah plannya lah. Plan lah. Saya ada nampak suami akak kat sebelah macam tu, pasal ada satu part tu buka cincin, buka gelang. Mem ambil phone. Lelaki kau pakai phone. Bagi saya rasa macam bapak benda tu too much lah. Benda tu too much. Bagi saya too much lah. Bagi saya tu too much. Sebab kita tak ada hak untuk suruh orang keluar tu barang. Tak boleh lah macam tu. Faham kau marah, tapi janganlah sampai ambil phone, buka gelang. Apa benda? Dia tak lari. Macam saya cakap, kalau saya jadi tempat dorang, saya marah. Tapi saya akan marah secara cerdik lah. Saya takkan tengking akak. Saya takkan bagi tahu akak scam. Itu saya lah. Saya tak tahu orang lain punya perasaan kan. Dah tak tahu nak cakap apa. Perasaan waktu tu sebenarnya nak cepat selesai je. Dia lebih kepada perasaan saya tak tahu nak cakap lah perasaan waktu tu. Sebab selesai je benda tu, nak nangis pun tak tahu, dah tak ada air mata. Nak katakan tidak pun tak boleh kata tidak, nak katakan ya pun tak boleh kata ya. Dia sebenarnya, itulah dia, dia sebenarnya efek sebenarnya dalam hidup. Efek macam mana? Contoh efek daripada live tu? Ya, daripada live tu dia memang efek dalam hidup. Banyak. Pengalaman berniaga tu lama kan, tapi yalah, pengalaman berniaga tu lama. Mungkin dugaan Allah nak bagi tu kali ni berat lah. Berat bagi akak, bagi orang lain mungkin berat, bagi akak lagi berat sebenarnya. Sebenarnya tak tahu nak cakap dia punya tahap berat dia tu, sebab dia bukan sahaja efek kepada diri sendiri, dia efek kepada keluarga mertua, keluarga sendiri, mak ayah, adik-beradik, kawan-kawan, especially anak-anak pergi sekolah. Ya Allah. Anak-anak lah sebenarnya. Asal anak akak semua kawan-kawan cakap. Ya, itu ibu kau kan, tu mak kau kan. Yang viral tu mak kau kan. Ya, bagi saya benda tu teruk lah. Ini backlash lah, bagi saya backlash lah. Dengan minta akak buat pinjaman along semua tu, memang akak tak dia duduk dalam situasi itu, tak ada apa yang mampu boleh dicakap lagi. Panik lah time tu kan. Itulah dia memang tak ada apa dah, tak boleh nak cakap. Sebab kalau akak tak buat, dia orang marah. Kalau buat pun, yelah, perangkap diri sendiri. Betul. Tapi akak tak ada buat pinjaman along kan? Tak ada. Aku tengok akak tu pun macam dah pasrah lah. Okey, tak apa, saya berani je untuk buat pinjaman along. So bagi saya macam tak masuk di akal lah sebenarnya. Kita ada peri kemanusiaan. Mungkin ya betul salah akak. Kita boleh cakap benda ni salah akak disebabkan planning akak whack, tak proper, tak betul-betul solid. Memang salah akak. Kita tak boleh deny benda tu. Cumanya kita kena ada empati lah. Maknanya bukannya akak lari. Situation ni kita boleh nampak akak hadap. Masalahnya kalau 1-2 phone tak apa. Ya, ramai banyak. Bila semua phone memang nampak akak ni je lah nampak salah. So bila dah dengar balik, bila dah
kita tahu beli apa satu-satu cerita dia. And sekarang ni pun korang dah tahu bulan 1 ni akan ada beli event ni. Akan ada balik event ni. So kalau korang cakap scam juga, tak tahu lah. Maknanya kalau anda kata vendor-vendor tak nak bagi kerjasama dekat akak disebabkan hilang kepercayaan, itu terpulang lah. Tapi akak rasa akak boleh bayar balik ke duit diorang? Ataupun akak memang macam aku dah bagi peluang untuk korang, kita buat event baru, ini jadi, ataupun macam mana? In term of the business, itu adalah cara dia lah. Maknanya kali ni akak ada masa untuk akak betul-betul orang kata apa, strategisekan balik benda ni. Betul. Sebab akak dah berlaku macam ni. Apa yang dah berlaku ni, learning process lah. Learning yang sangat-sangat dahsyat lah sebenarnya dalam hidup. Dan sangat-sangat dahsyat. Memang balik bila kawan-kawan yang WhatsApp, yang call semua, Alhamdulillah mempunyai kawan-kawan yang baik-baik, yang mengenali secara personal. Alhamdulillah. Tapi memang ni lah, memang tamparan dia memang sangat-sangat hebat. Ada je kawan-kawan yang ada je yang mengatakan betul apa yang dia orang kata. Tapi lah kita tak boleh nak tak boleh nak lawan kan. Orang punya pemikiran dengan apa yang orang tengok, dengan orang yang mengenali kita tu berbeza-beza pendapat. Jadi ada yang satu saya tengok dalam live juga, yang dia tunjuk seorang perempuan Melayu dekat KLIA ke dekat mana, yang dia cakap itu akak. Itu betul ke? Itu tak ada kaitan pun? Tak ada kaitan. Sebab bila dalam siasatan polis, bahagian siasatan komersial memberitahu, puan minta lampirkan segala-gala je lah yang awak minta tadi. Bayaran kepada hall, permit yang dimohon, bayaran kepada setiap transaction yang berlaku dalam akaun syarikat dan juga akaun yang terlibat dalam proses ni. Tak ada satu pun pembayaran tu menghala ke satu tempat yang tidak tahu ke mana arahnya. Faham? Jadi dan diorang juga dah check, tak ada satu pun nama akak terpalit dalam isu scam dekat KLIA ke, perkahwinan ke. Memang tak ada. Na'udzubillah, memang tak ada. Maknanya itu bukan akak lah, tak ada kaitan dengan akak. Bukan saya. Benda jadi fitnah. Benda dia jadi fitnah sebenarnya. Betul. Sebab saya cakap dia memang efek besar dalam kehidupan kami sebenarnya. Kami sekarang ni, even though kami keluar pun suami isteri, orang memang orang pandang ada yang mengeluarkan kata-kata yang tak sepatutnya didengar oleh telinga. Kami nak makan, maksudnya kehidupan kami dah tak normal dah sekarang ni sebenarnya. Disebabkan video live semua disebabkan oleh ciptaan dalam hari itulah saya ni scam tu. Masa tu pun bila saya tengok live, masa time berlakunya scam tu, orang cakap akak scam, saya dah pelik lah. Saya cakap, benda saya ada scam apa duit kan. Tapi saya tengok akak steady je. Maknanya akak adab je benda tu. Itu buatkan aku macam tertarik lah. Respect gila. Macam cuba nak bercakap, tapi orang tu cut dia supaya dia bercakap. Dia tak ada satu ruang pun untuk dia bercakap untuk pihak dia. So that's why hari ni kita panggil akak, untuk kita nak dengar apa daripada akak. Kita bukan nak backup, kita cuma nak neutral. Kita nak dengar apa sebenarnya masalah dia. So sekarang ni macam kita dapat tahu lah. Maknanya planning lah. Planning kan, tak ada rezeki apa semua. Saya yakin akak mesti akan prepare kau kena prepare. So maknanya macam tempat tu memang kita tak boleh minta refund lah duit dia kan. Tak boleh. So dia bagi ruang untuk bercakap, untuk buat lagi. Betul kan, macam Adi cakap tadi, Kak, just in case macam vendor-vendor ni dah ke kepala, dia dah tak ada macam tak nak join. Macam mana Kak? Itulah, kita memang daripada sudut fit business lah sebenarnya. Bila kita dah buat satu pelaburan, jadi kita kena faham impact dia jugalah. Betul, faham. Sama juga macam akak dah buat satu pelaburan, impact dia lah. Juga saya mengharapkan kerjasama daripada mereka. Maksudnya mereka juga dalam bidang bisnes. Maksudnya sesuatu pelaburan yang mereka buat itu mesti ada impact. Sama ada dia win atau loss. Yes, betul lah. Betul. Dan yelah, kita pun faham situasi vendor yang berlaku pada hari itu. That's why saya membring forward, membawa event yang baru. Dan insya-Allah dengan berkat semua, dengan berkat kerjasama daripada vendor, berkat doa daripada semua belah pihak, supporting daripada apa yang ada, saya tidak menjanjikan di sini, saya tak menjanjikan. Mungkin saya boleh katakan ada sedikit pemberian lah daripada pihak kami untuk vendor pada hari siapalah yang sudi untuk kembali balik menjadi salah sebahagian daripada event tu. Tapi kalau nak tak nak pun kena join jugalah kan. Sebab terus terang lah, kalau contoh saya sebagai vendor pun saya cakap aku tak nak join, aku nak duit aku.
tetap akak cakap, mesti akak cakap tak boleh nak bagi kan, sebab Betul. akak dah bagi ruang untuk kita postpone hari yang lain. Betul. And still boleh diguna pakai lagi, kecuali kalau diorang tak nak kerjasama lah, kita tak tahu, Allah alam lah. And kalau kau jadi vendor, kau macam mana, kau akan join ke atau macam mana? Join je lah. Join je lah, tak boleh nak buat apa kan? Tak boleh nak buat apa. Join je lah. And mungkin orang kata apa, disebabkan dugaan atau cabaran akak hari tu bulan 1 ni mungkin ramai orang, kita tak tahu malam, sebab Amin. orang tahu niat akak tu kena penting lah. Akak tak boleh lah fikir macam aku just fikir aku nak untung je, tak boleh lah macam tu. Cuma akak punya plan kali ni kena lebih proper lah. kena InsyaAllah. proper apa semua. Apa yang akak nak cakap sebenarnya kat vendor-vendor? Saya rasa vendor ni akan tengok punya video ni, sebenarnya apa yang akak daripada hati lah akak nak bercakap dengan orang. So itu akak tak tercakap Tak kan? tercakap. Kali Saya ni tengok, akak ada tak ruang, ada tercakap, ruang. Cakap je apa kena Cuba cakap. beritahu A to Z apa yang akak terdetik nak bercakap dengan orang. Dia macam mana nak cakap tu, memohon kerjasama untuk mereka bersama kembali tu ada satu harapan lah, satu harapan yang sangat-sangat tinggi. Dan satu lagi, sebenarnya saya tak nak cakap benda ni, tapi saya rasa saya perlu cakap di atas apa yang berlaku kepada perubahan hidup kami sekeluarga. Saya memohon kerjasamalah kepada pihak-pihak yang merakam, memviral, membuat live pada hari kejadian dan menggunakan saya sebagai satu alat marketing pada hari terbabit. Kalau perasan, saya tengok, bukan tak cukup kuat untuk tengok, tapi saya tengok ada live yang mengatakan okey, dalam masa live tu siap cakap, okey, klik diorang punya, follow diorang, diorang dalam live tu okey, sebut event bundle scam, follow live kami, follow live IG diorang, TikTok diorang, IG diorang. Maksudnya saya menjadi bahan marketing untuk, saya tak tahu sama ada produk diorang ke, TikTok diorang ke, IG diorang ke. Maksudnya kalau saya perhatikan, kalau kita tengok semua live diorang naik mencanak, Ya, betul. follower diorang naik mencanak. Dan juga satu lagi yang tak boleh, saya rasa semua orang tak boleh terima lah, fokus kepada waktu, saya rasa semua orang tahu waktu ambil handphone saya, jam saya, semua. Lepas tu cincin kahwin saya diarahkan untuk buka. Lepas tu IC saya yang atas meja tu difokus. Kalau tengok video tu memang fokus IC Nampak kami. Saya perasan Itu adalah satu tindakan yang saya rasa semua orang tak boleh terima. nonsense lah. Sebab itu adalah satu benda peribadi, dan saya rasa semua orang rasa benda tu salah. Dan saya rasa benda tu kalau diekspos kepada publik yang berpuluh ribu view pada hari terjadinya kejadian tu, Macam-macam boleh jadi lah. ya, macam-macam boleh jadi kepada saya, pada keluarga saya, kepada kehidupan saya seharian, kepada segala akses saya. Saya nak tahu kak, okey, siapa yang mulakan dulu macam, okey, kalau kau tak boleh bayar, kau bagi semua phone kau bagi semua cincin kau bagi tu, bagi ni. Saya sakit hati. Siapa yang mulakan benda tu? Akak ada perasan ke? Adalah yang dalam video tu. Oh iya ke? Dia yang cakap. Dia tu Memang siapa? confirm Dia tu lah. siapa? Vendor, one of kita punya vendor lah. Oh, yang vape tu Tak vendor bundle. vendor bandel lah. Maknanya dia sendiri cakap lah, kau bagi apa barang semua sebagai cakaran. Ya, walaupun pada awalnya saya dah cuba untuk halang. Kalau perasaan saya cuba halang untuk tak. Ada barang akak kat diorang ke? Oh, tak ada. Tak ada kan? Dia dah bagi balik. Dia dah bagi balik. Sebab bagi saya tu semua tak boleh macam tu. Even though ya, engkau ada hutang macam mana pun kau tak boleh buat macam tu. Kau duduk diam Macam je minta lah. kan, minta bagi cagaran. Tapi yang bagi pun bukan dia, orang lain. orang lain lah. Dia dah tak tahu ke mana. Okey, so maknanya senang katalah kalau vendor yang tengok ni, akak memang tak boleh nak bayar balik lah. Cuma akak boleh plan untuk reschedulekan balik untuk berniaga semula pada bulan 1. Betul? And then sekarang ni macam mana pula pihak Aiman memang tak ada kontak apa-apa? Sebab saya ada perasan, saya ada tengok semalam dia buat press conference dekat live yang dia ada cakap berkaitan dengan pembayaran balik vendor. Okey, apa komen akak pasal benda ni? Macam dia cakap, okey sekarang ni aku takkan tanggung, tak silap saya sebelum ni dia cakap dia nak bayar, and then after that masa dalam live baru-baru ni press conference dia cakap, lawyer dia cakap Aiman tak patut bayar pasal benda ni sebab bukan salah Aiman. Betul. So maknanya salah pada organizer. Betul. Disebabkan organizer sekian. Apa kata-kata akak pasal isu ni sekarang ni? Seperti yang dia sendiri cakap, dia kata dia bukan organizer.
Organizer adalah akak. Kan? Dan akak pun tak pernah menyuruh dan memaksa dia untuk mengaku dia sebagai organizer. Tak pernah. Jadi kenapa dia perlu ada rasa terpikul tanggungjawab itu di bahu dia? Sekejap, maknanya akak yakin 100% bahawasanya ini keputusan dia, bukan keputusan akak dengan tim. Bukan. Akak tak pernah pun kata Aiman tolong bayar ke apa. Tak pernah. Dia kata, Kak, aku sayang kau, aku nak tolong kau. Dia call suami. Dia kata, Kak, aku sayang kau, aku nak tolong kau, sekarang ni aku nak bayar kau untuk kau. Tapi akak cakap tak perlu Aiman, tak perlu, sebab ini masalah akak yang organizer. Jadi biar akak yang respon, biar akak yang bertanggungjawab. Maknanya dia sendiri yang ambil keputusan untuk buat benda ni. Dan segala live dia tu memang akak tak tahu menau. Cuma pada hari kejadian yang dia kata saya tak ada kena-mengena, pada hari tadi dia buat video dekat live tu, dia kata okey saya tak ada kena-mengena, dia hanya dibayar apa semua. Itulah yang sebenar-benarnya. Kenapa dia kena buat macam tu? Saya pun nak tanya kat Aiman sebenarnya. Saya ada DM dia. Baru-baru ni lah saya DM dia personal. Saya cakap dengan dia, Man, jangan cakap benda yang kita tak boleh buat. Sebab bahaya kan, kita tak tahu kan. Sebab kalau kita fikir secara logik akalnya, Aiman dalam situasi ni pun dia tak bersalah kan. Betul? Bukan salah daripada punca dia. Cumanya apa yang membuatkan dia berani nak bayar disebabkan brother-brother dia. Okey, baguslah, keputusan bagus. Tapi adakah kau mampu untuk benda tu? And then baru-baru ni press conference malam, lawyer dia cakap benda ni Aiman tak payah bayar pun tak apa. Tapi saya tak tahulah apa keputusan dia. Saya respect lah kalau dia nak bayar. Anda kata dia bayar, lepas event ni dijalankan, untung vendor. Vendor untung. So that's why bagi saya, dalam ketika sekarang, situasi sekarang, sepatutnya korang kena bersatu. Korang kena bersatu. Bukannya macam ni. Kalau event ni jadi, aku yakin 100% ramai orang kat luar sana yang vendor apa semua, tak kisahlah Aiman ke influencer ke, akan happy. Tapi disebabkan event ni tak jadi, semua akan jadi dia seorang lah yang pisang. Saya bukan nak menyebelahi mana-mana lah. Event bukan tak jadi, event hanya dipospon kan. So secara overallnya akak boleh cakap sekarang ni kelemahan dari segi apa kalau akak yang nampak lah sekarang yang daripada tim tu lain lah selain benda tu macam jangka masa ke atau apa ke, sebab kita pun nak tahu tak mana tu satu hari nanti kita nak buat event. Yelah, tim kena solid lah sebenarnya. Tim kena solid, dan juga kewangan lah. Kewangan, tim kena solid. Dan satu lagi mungkin segala apa juga keputusan dan juga apa juga penundingan dan persetujuan harus mempunyai hitam putih. Faham? Black and white. Maksudnya ada tanda tangan. Maksudnya ialah segala-galanya kena berlaku with the black and white lah. Bukan atas persetujuan mulut. Okay, lagi satu kak, masa time hari event tu kan, ada orang cakap buat event ni pun banner semua tadi, betul ke? Memang akak tak buat semua banner? tu dah print dah sebenarnya. Lepas tu mana pergi benda tu? Kita tak gantung bila benda tu diarahkan untuk tidak buat. Maknanya benda tu dah ada? Ada je, kalau nak dibuktikan benda tu ada je. Okay, faham. Semua tu ada. So tapi disebabkan tak boleh nak ada. Kita tak bila dia dapat arahan shutdown semua, jadi kita kena shutdown semua benda. Semua benda. Gila lah benda sebab ni. pihak majlis memang tak bagi langsung ruang dan peluang pada hari kejadian. Ya, mungkin diorang ada undang-undang law diorang sendiri kan. Diorang ada undang-undang diorang. Tapi hopefully yang next ni tak jadi masalah apa-apa lah. Akak kena plan betul-betul lah. Akak kena plan betul-betul. Kena yakinkan balik. Sebab memang betul salah akak. Tapi dalam masa sama kita sebagai human being Melayu ni, kita kena bagi peluang dekat dia apa semua. Bukan atas scam dah lari dah ni. Scam dah hilang dah. Kita orang panggil dia dengan orang kata apa, ini memang kita orang sendiri yang cakap dengan dia, bukan dia sendiri yang offer boleh tak masuk platform kau tak. Ini kita orang sendiri bercakap dengan dia sebab kita orang nak tahu apa sebenarnya berlaku yang sekarang kita boleh nampak. Betul. Maknanya overall macam mana. And yang penting apa yang kita boleh nampak, dia bukan scam sebenarnya. Kalau scam ni dah lari lah. Dah lari. And rasanya scam takkan bayar tempat tu 31,000 saya nak bagi duit gila. Memang bagi saya gila lah. Sekarang ni pun akak negatif lah. Tak ada keuntungan apa pun. Rugi dekat lagi banyak hutang lagi ada sekarang lah. Kalau ikutkan. Tapi kalau anda kata reschedule balik jadual pergi 14.1, automatik tak ada hutang apalah. Kiranya kan. Sebab yalah tempat dah okey, cuma bayar tempat lagi lah. Setelah kan. And vendor-vendor ni just datang untuk bagi kerjasama, kita buat balik macam tu je. Betul. Saya ingat ke mula-mula memang akak layak juga kena bayar orang semua. Sebab ya benda tak jadi, tapi terlupa bahawasanya benda ni boleh postpone, boleh jadikan balik kan. Mungkin kita boleh reschedule balik. Mungkin lambat lagi, tapi benda ni akan jadilah. Akak kena betul-betul confirm kan lah benda ni betul-betul akan jadi. Daripada pandangan mata saya dan juga tim, saya melihat tak ada satu ruang yang tercala pun. Follower dia naik.
pengikut dia makin ramai, live dia makin ramai. Faham? Jadi tak nampak dekat situ yang yelah drop ke apa-apa income ke apa ke, saya tak nampak lah dekat situ. Dan saya tak pernah pun suruh dia mengaku itu event dia. Saya juga tak pernah pun minta dia bayar semua vendor tu. Dan semuanya adalah responsibility di bahu saya. Seperti yang saya dah bagi tahu daripada awal tadi. Dan seandainya bercerita pasal 300,000 tu, pihak peguam beliau katakan ingin hantar surat Saman. letter of demand tu kepada saya bagi saya menerimalah dengan hati yang Terbuka, dengan berbesar hati, dan pihak peguam saya juga akan menjawablah. Okay, faham. So maknanya basically kita clear lah. Kita clear. Sekarang ni memang akak bertanggungjawab 100%. Yang mana dia dah cakap dia dah ada plan B. Kira plan B lah kan. Kira reschedule balik buat event tu sampai jadi, sampai apa duit yang dibayar tu berbaloi lah, walaupun benda tu makan masa sikit. Tapi disebabkan makan masa ni sebabkan available tempat lah kan. Apa yang saya faham lah sekarang ni. Tapi tak apa, yang penting kita kena make sure akak punya event ni betul-betul jadi lah. Kita orang doakan. Janganlah jadi part 2 pula. Jadi part 2 pula jangan. Tak nak dah. So tu lah. Tapi bila kita fikir balik secara positif, secara overall ya, sebenarnya kalau anda kata ya betul ni kelemahan, kegagalan daripada akak, maknanya event tak jadi. Tapi kalau anda kata pada hari kejadian tu tak perlu ada rakan-rakan live, tak borak, kes tak jadi besar macam ni, sebenarnya saya rasa okey lagi. Saya rasa boleh bincang. Saya tahu benda tu marah kan, tapi dah benda dah rakam. Sekarang pun zaman je tu kan. Saya rasa orang bercakap dengan akak pun macam ni lah. Phone tak lepas. Saya macam Masya Allah, macam mana ni dia ni kan. Tapi tak boleh nak salahkan orang jugalah kan, sebab orang ada perasaan macam tu. Kalau saya jadi vendor pun saya marah, tapi saya takkan buat keputusan dulu lah. Itu kalau saya lah. Tapi itulah, kita pun dah dapat lah clearation. Kalau anda kata Aiman, aku tak tahu, aku ada DM kat Aiman, tapi tak tahu lah dia nak okey tak untuk kita borak kan. Kita nak borak secara terbuka. Cumanya sekarang ni kita nak tolong sebab kita tahu Melayu sama Melayu. Kita tahu yang kita kena kerjasama lah, itu je. Tak semua plan yang kita buat ni jadi. Betul. Itu je lah. So apa-apa pun plan kena ada plan A, plan B, plan C. Kena ada plan A, plan B, plan C lah. So before kita tutup kita punya video ni, podcast eksklusif pasal scammer bundle ni, apa akak nak bagi kata-kata lah, kalau anda kata vendor, audience yang tahu akak ni sebagai scammer, apa semua, apa yang akak nak cakap dekat Kak Aiman ke apa, tak kisahlah. Famous lah. First of all, benda ni memang perit, tapi akak memaafkan semua yang telah memviralkan. Memang akak maafkan. Akak maafkan sebab kita faham semua orang ada tahap kesabaran, marah, geram, sakit hati kan. Jadi saya juga merendah diri memohon maaf. Memohon maaf di atas apa juga yang berlaku pada hari kejadian. Memohon maaf, memohon ampun, memohon untuk memberi saya ruang, memberi saya peluang untuk yang akan datang. Dan kepada pihak influencer-influencer yang terlibat lah, walaupun ya agak pedih sebenarnya, lagi-lagi daripada pihak influencer lah, sebab influencer tu boleh katakan akak mengenali orang rapat lah, mengenali ada yang lebih 7 tahun kenal, 8 tahun kenal, tapi bila benda ni jadi bertukar semua benda. Tapi tak apalah, mungkin diorang ada sebab mereka sendiri. Kepada pihak Aiman, akak memohon supaya kita boleh duduk berbincang semula dengan baik, supaya kita boleh macam awak cakap tadilah, kalau benda ni diberbincangkan secara baik, mungkin kita boleh buat sesuatu yang lebih baik. Kita juga mengharapkan yang terbaik sebenarnya. Kalau akak diberi peluang, akak mengharapkan supaya benda ni tidak berlaku sebenarnya. Tapi seandainya Aiman masih berkeras, masih dengan hati yang begitu untuk meneruskan juga berkenaan dengan segala saman, surat apa semua, akak memang menerima dengan hati yang terbuka, dengan redha je sekarang ni. Dan tindakan seterusnya pihak peguam akak akan ambil tindakan lah. Okay.
Okay, kita faham lah benda tu. Kita orang pun mengharapkan macam akak cakap event lepas ni akan jadi, make sure betul-betul jadilah kak. Planning tu betul lah kak. Planning tu betul. Jangan ada last minute ke, jangan ada cincai-cincai ke. Sebab dah ada pengalaman. Akak dah ada pengalaman tu. Takkan akak nak 2.0 lagi, orang buat live lagi benda ni. Sebab orang zaman sekarang live je. Betul. So benda-benda tu akak kena hati-hati. Itu je. So apa saja tu lah kot. So apa-apa itu saja guys. Kita jumpa next. Ciao.